وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير على وجه ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama-sama menunaikan tanggungjawab kita dengan melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Moga Allah menerima amalan kita, mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita, menunaikan hajat-hajat kita. Moga Allah menyembuhkan akan penyakit yang diujikan oleh Allah akan kita, kepada anak-anak kita, tidak jatuh kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab kita hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Wabihi ilahi qala haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Yang telah kita bicarakan beberapa kali pertemuan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka beriman kepada Allah dan hari akhirat ini perkara yang tak boleh cerai tanggal kepada seorang yang beragama Islam. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu, maka syarat-syaratnya, maka perlulah ia ataupun mesti ada kepada orang yang beriman kepada Allah dan akhirat tadi apa dia? Berkata yang benar. Kalau tak boleh berkata yang benar, awliya smut ataupun diam saja. Maka Allah suruh kita bercakap atau berkata, mengeluarkan perkataan yang baik. Baik pada syarak, bukan baik pada nafsu, ataupun diam tiap cakap. Berkata ni ada terkadangnya ia baik, ada terkadang ia tercela. Diam pun ada kadangnya ia baik, ada kadangnya ia tercela. Diam ni akan tercela bila mana kita diam daripada memperkatakan yang benar, menegah kemungkaran, maka ianya tercela. Nampak muka kita biar saja. Ataupun orang tanya kita, tapi oleh kerana kita takut nak jawab yang benar, kita spin ataupun kita putar belit, ataupun kita buat ayat yang lain untuk menyelamatkan diri kita daripada kehilangan harta dunia, maka dia dicela. Man sakitu 'anil haqqi bahwa syaitan akhras. Barang siapa yang mendiamkan diri daripada kebenaran, maka ia adalah syaitan yang bisu. Disamakan dengan syaitan. Orang yang diam dalam keadaan kebenaran itu jelas dan nyata, tapi dia diam ataupun dia memberikan maklumat yang salah untuk menyelamatkan diri dia daripada kehilangan hak dunianya. Itu dia tuan. Maka secara umumnya diam itu terpuji, tetapi kalau ianya melibatkan kepada agama, kita diam maka ia tercela. Lebih baik kita berbunyi walaupun menyebabkan kemusnahan pada diri kita, kerana Islam itu sangatlah dititik beratkan. Wa man kana yu'minu billahi, telah kita bicarakan sedikit tentang rahmat Allah. Kesinambungan daripada apa yang kita bicarakan ini, saya akan
bawakan sedikit. Saya ambil daripada kitab orang-orang yang tidak disentuh api neraka yang dikarang oleh guru kami Syekh Nurul Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizullah, yang bertajuk Haula'i la tamassuhumun nar, mereka yang tidak disentuh api neraka. Ini kita kena tahulah daripada perkataan orang yang tak disentuh api neraka. Ucapan tajuk dia, ucapan orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka. Hak ni kita nak tahu. Hak ni kita nak sebutkan. Kalau kita rasa tak nak disentuh api neraka, hak ni kita kena sebut perkara-perkara ni. Yang pertama iaitu mengucapkan kalimah syahadah dengan penuh keyakinan. Maka ucapan kalimah syahadah tadi mestilah datang dengan keyakinan. Sebut dengan penuh yakin apa yang terkandung pada kalimah syahadah itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kita kena sebut dengan yakin. Yakin dengan erti kata kita beriman. Apa dia? Aku naik saksi. Dan sebab ulama sebut, bila sebut naik saksi ni, kalau orang tu tadi, kalau dia nak jadi saksi, dia kena tahu benar perkara tu, baru layak jadi saksi. Betul tak? Kalau dia tak tengok, tak kenal, tak tahu pun benda tu nak jadi saksi mana. Jadi mesti kenal, kena tahu, baru boleh jadi saksi. Kalau dia ucap saja asyhadu alla, aku naik saksi. Apa mau saksi? Kenal Tuhan tak kenal, nama Muhammad tak kenal, semua tak kenal, apa dia saksi? Jadi orang yang tak disentuh api neraka tadi, dia mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan dia kenal sungguh, dia yakin sungguh, dia faham, dia reti ucapan yang diucapkan ini tadi. Kalau hanya sekadar dia mengucap saja, kata sekarang ni tuan-tuan, orang Cina dah pandai mengucap tadi. Saya ingat dulu ada seorang pelajar saya, nama Islam dia Firdaus, nama Cina dia Bong Heng nama dia. Anak cerita je lah. Dia dah pandai mengucap lama dah. Dia besar rendah dah, dia belajar mengucap. Dia masuk Islam dia kata 4, kata 5 masuk Islam. Daripada saya ngajar dia tu, dah 3 saya ngajar dia. Kain moral. Dia kadang dengar kita ngajar, dia tak keluar. Kadang-kadang dia keluar, dia kena moral. Dia dengar. Dia dah pandai dah asyhadu alla. Dia pandai mengucap, tapi ucapan dia tak beri apa-apa. Ketika itu dia pandai dah mengucap, tapi dia tak yakin. Dia tak faham tuan-tuan. Dia tidak menyerahkan diri semua. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Dia pandai gitu saja tak? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi orang tadi kita kena faham sungguh tuan-tuan. Bila kata naik saksi kena Allah tu macam mana? Sifat Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah tak suka, bukan sungguh. Dan itu juga bagi Nabi SAW kita nak baca. Yang kedua, membaca la ilaha illallah. Yang ketiga, berdoa pada waktu pagi dan petang. Membaca tasbih 1 kali. Ini kita nak baca sikit tuan-tuan. Mungkin kita boleh buat benda ni. Tak banyak pun sikit, tak sikit pun macam mana? Tak banyak pun sikit. Kalau tak banyak jangan buat langsung lah. Tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Yang pertama, ucapan orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka berdasarkan ayat Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa sahaja ucapan orang-orang beriman yang akan dia jauhkan dari api neraka. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang berkata, wahai Tuhan kami, jauhilah azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Kita takut akan neraka sebab kita kenal neraka. Bila orang kenal neraka itu lagu mana, dia akan minta jauh daripada neraka sebab dia kenal neraka. Maka dengan ucapan permohonan dalam keadaan dia sedar dan dia faham, maka ucapan-ucapan itulah yang akan melayakkan dia untuk tidak disentuh oleh api neraka. Mesti dia kata dia sedar, dia faham, dia minta sungguh. Muqinuna bil ijabah. Bila kamu doa, maka hendaklah kamu yakin akan Allah mustajabkan doa kamu.
Kita minta dengan penuh yakin. Jangan minta saja. Sebab kita dah bicarakan bab meminta tadi tuan-tuan. Dalam bab doa. Adab dalam doa sungguh-sungguh. Jangan doa main-main. Ya Allah, bagi ya Allah. Tak nak suruh lah. Yang ni kenapa jalan. Mesti minta sungguh-sungguh. Minta dengan gaya tadak tangan. Kita dah baca dah. Jangan minta main-main tuan-tuan. Ya, imam baca memang kadang kita tak faham. Minta sungguh lah. Kan? Jangan sampai imam baca kita main telefon. Amin. Amin. La ilaha illallah. Malaikat kata orang ni nah, sampai imam baca doa kita pun main telefon. Mudah amin tapi sampai main telefon. Nah, tak sungguh sangat malaikat kata. Sungguhlah sikit. Nah, sebab nak antara prasyarat diterima doa dengan mustajabkan doa tadi mesti sungguh-sungguh minta tadi. Makna dengan gayanya, dengan terah tangannya, minta sungguh-sungguh. Tadi jangan sambil lewa saja. Minta sungguh-sungguh. Kalau faham lagi bagus. Nah, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dengan maksudnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Maka tuan-tuan di sini Allah nak menyatakan kepada kita ucapan orang beriman itu senantiasa mereka itu memohon kepada Allah. Kita tengok tu yang pertama, mengucap kalimah syahadah dengan penuh keyakinan. Mengucap tadi dengan syarat penuh keyakinan di atas kalimah la ilaha illallah. Kita ingat tuan-tuan antara hikmah yang kenapa kita bila takbiratul ihram jadi sebut oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Dia sebut dalam kitab Lataiful Anbiya. Dalam kitab dia sebut antara hikmah kenapa bila kita takbiratul ihram kita disunatkan mengangkat tangan. Dalam sembahyang kita ada tempat 4 waktu saja kita disunatkan mengangkat tangan. Betul? 4 lebih makruhah. Ada setengah pandangan kata batal, kita ambil yang makruh je lah. Bila antaranya kita disunat mengangkat tangan takbiratul intiqalat. Yang pertama yang wajibnya takbir. Yang sunatnya bila tak angkat tangan takbiratul Allahu Akbar. Yang kedua kita nak turun rukuk. Allahu Akbar, angkat tangan sunat. Yang ketiga turun rukuk, bangun daripada rukuk. Juga sunat angkat tangan. Yang terakhir sekali kita bangun daripada tahiyat awal. Allahu Akbar, angkat tangan. Sunat. Lebih pada tu buat hukumnya makruh. Tak kena pada syarak. Boleh faham. Jadi hikmah kenapa kata ulama Al-Imam dia kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dia kata dalam kitab dia Lataiful Anbiya, dia kata antara hikmah kenapa mengangkat tangan tadi kita dah sebut tuan-tuan. Dah sebut kan? Tuan-tuan ingat tak ingat? Wallahu a'lam bissawab. Kenapa kita angkat tangan tadi? Supaya kita angkat tangan kita faham. Jangan angkat sembrono saja. Elok tu. Allahu Akbar. Allah. Tangan, pusat tangan angkat dah. Kenapa angkat tangan? Tak faham lah. Kalau faham dia tak ada tu kan. Allah. Malah. Allah. Tak sungguh dia kata tak sungguh. Kalau kita tengok orang, kita suruh buat dia tak sungguh, kita marah tuan. Buatlah betul-betul. Jangan malah-malah. Buat sungguh-sungguh. Oh, dapat APC. Dapat APC, kita buat sungguh-sungguh. Mana? Angkat tu. Ini sunat je. Memanglah sunat. Bukan wajib. Tetapi sungguh sih. Hikmah dia. Kata Imam As-Sahal bin Abdullah At-Tustari dalam kitab dia. Hikmah kenapa waktu kita semayang, kita takbiratul ihram, kita disunatkan mengangkat tangan. Dalam hadis sebut mengangkat tangan, keajak dia adalah mengangkat tangan hadal mankibah ini sama dengan uzun ni. Hadis sama sedarah ini begini. Ini yang paling tepat sekali. Hadis riwayat hadis menyebut bahawa begini mengangkat takbir. Allahu Akbar. Begini gaya dia. Bukan begini, wallahu a'lam. Kursi sendiri, wallahu a'lam bisawab. Batal, tak batal. Tetapi kata kita faham, kalau kita nak faham hikmah kenapa disuruh. Hikmah ni lah.
Hikmah ni kenapa? Sebab kenapa nak buat? Macam orang nak pergi kenapa? Orang sanggup pergi ke mana? Sanggup pergi masuk hutan bandar, bayar RM15 untuk dewasa. Kanak-kanak berapa ringgit? Pergi lunak berapa ni? Hutan bandar. RM15 dewasa. Kalau mak ayah habis 30, anak 4 orang habis duit. Sanggup pergi tu. Pergi makan. Makan mahal pada dalam tu. Beli. Kenapa beli tadi? Sebab nak supaya anak Nabi ni kita rasa gembira. Nak mereka gembira tadi tu. Ke mana? Betul tak? Sebab apa dia pergi tadi? Belanja duit habis tadi. Sebab nak supaya dapat gembira. Anak kita happy. Bini kita happy. Senyum dengan kita. Betul tak? Anak nangis. Jom ayah pergi. Aku dah tu. Sebab aku pergi. Dah anak nangis nak pergi. Pergi juga lah. Bukan salah. Tidak kata salah. Kenapa? Hikmah kita tahu. Sanggup. Habis kat 100 malam. 1,5 habis. Makan air. Pergi air. RM8. Ayah putih tu RM15. Aku sampai dah anak-anak. Ayah nak makan. Yelah. Kerana nak supaya anak tu happy. Bini pun senyum balik malam. Betul. Sebab anak bini senyum, anak happy tadi kita belanja duit yang banyak. Kau faham tak? Apa hikmah dia? Itu hikmah dia. Bila kita faham hikmah, kita akan buat terus. Tak apalah habis duit pun 150 satu malam. Mati tak ada kan? Tengok api je, tengok cahaya je tuan-tuan. Tengok cahaya, tengok cantik dia. Bini kata, you cantik berapa? Klek kamu. Berpeluh ke satu malam. Habis satu. Nak panjang mungkin. Sudah dia. Macam jogging malam ni. Balik kena mandi. Dan kita tuan-tuan dirahmati Allah. Kita sanggup pergi habiskan masa. Pergi tengok. Nak supaya anak kita happy. Dia gembira. Tersenyum isteri kita. Dapat tengok cahaya gambar. Cantik ni dulu. Tuan-tuan. Semua jemaah. Mati kita jalan. Tapi nak cerita ni apa tuan-tuan? Begitulah kenapa disuruh angkat takbir tadi kenapa. Supaya ada makna kat angkat takbir. Kan saja-saja je. Pahala memang pahala lah. Memang ya lah kalau kita angkat sungguh. Pahala tu akan dapat kalau betul dengan etika. Kita kena faham. Untuk melayakkan kita dapat pahala tadi mesti tepat dengan etika. Kalau salah etika, tuan-tuan jawablah buat karangan. Cikgu suruh buat karangan. Buat saya balik kampung. Tuan-tuan buat karangan kata 50 patah perkataan. Tuan-tuan buat karangan saya pergi ke Luna. Arahan balik kampung. Tuan-tuan buat cerita saya pergi Luna. Tengok cahaya. Buat 100 patah perkataan. Apa dapat markah ke tidak? Tak dapat kan? Tajuk saya balik kampung. Tuan-tuan kena tajuk saya pergi Luna. Tujuh. Walaupun 100 patah perkataan nak 50. Tak dapat markah. Lagi tajuk. Mesti tepat dengan syarat. Dapat syarat. Mesti mungkin yakin. Dengan keyakinan tadi Allah angkat darjat, Allah ampun dosa. Angkat darjat, ampun dosa. Dan kita buat betul-betul. SOP dia betul, tepat. Angkat tangan macam mana? Diangkat sambil dia pun. Bukan surah lain. Surah ni bagus berlaku. Surah ni bagus, Masya Allah. Surah lain dah kat gini. Nasib baik ada pun. Kalau kita tengok kita pening dengan rahmati Allah. Kita angkatlah betul-betul. Ada pun begini pun boleh. Ada riwayat, ada pun begini pun boleh angkat. Kenapa tadi? Kata Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Dia sebut apa tuan-tuan dirahmati Allah. Kita disuruh mengangkat tangan tadi. Kita bila kita sembahyang tuan-tuan. Nabi sebut orang yang sembahyang 5 waktu seumpama orang yang mandi 5 kali dalam air sungai. Dihapuskan oleh Allah segala dosa kita. Kita waktu tadi Allah hapuskan segala dosa kecil yang dia Allah hapuskan. Kita faham sembahyang ni tadi menghapuskan dosa. Allah angkat darjat tu betul. Tapi kalau betul. Jadi kenapa angkat tangan tadi? Tuan-tuan kata Imam Sahal bin Abdullah tadi kata kita angkat tangan itu umpama kata dia angkat tangan tadi adalah simbolik kepada seumpama seseorang yang sedang nak lemah. Orang yang nak lemah dalam laut, dalam sungai. Dia buat apa tuan-tuan? Tolong. Dia tu tolong ke? Tangan dia begini. Tolong tangan dia. Ini lemah tu. Tangan dia macam mana tuan? Orang dia lemah. Tengok cerita. Tangan dia gitu kan? Tolong. Kata Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Bila kita semayang, kita kena ada paksaan. Ya Allah,
aku ni hamba-Mu yang lemah dengan dosa yang banyak, dengan dunia kami lemah wahai Allah, maka selamatkanlah kami. Simbolik angkat tangan tadi, Allahu Akbar. Kita menyerahkan macam kita polis. Angkat tangan, serah diri. Macam mana? Angkat tangan macam mana? Angkat tangan. Angkat gini kan? Ngopok tu. Angkat gini. Maknanya apa? Menyerah diri. Angkat tangan tu kata Imam Abu Sahal Al-Sultan. Dengan ini kita bicara tuan-tuan, dengan hanya angkat tangan saja kita dah luluh ya Allah. Bila Allah tengok kita faham, kita angkat tangan, apa kamu angkat tangan? Menyandarkan penyerahan diri kami wahai Allah. Kami lemah, kami menyerah wahai Allah. Nyerah ni tuan-tuan, bukan angkat saja. Ni angkat pun malas. Dia kata, kau ni kenapa? Angkat tu, la ilaha illallah. Angkat Allah. Angkat betul Allah. Dengan mengangkat tangan tadi, bapak banyak pahala. Kalau kita bengkokkan jari, boleh pahala membengkokkan jari. Kita angkat ikut Nabi, dapat pahala ittiba' sunnah. Dan rahmati Allah. Allah bentangkan kepada orang beriman ni penuh dengan pahala rahmati Allah. Faham? Kenapa angkat tangan tadi? Jangan main-main angkat lepas ni. Angkat betul-betul, jangan malas-malas. Angkat betul-betul. Allahu Akbar. Samakan dengan ni, ibham dengan dihadzal ni, sama dengan di sini, di sini. Allah. Ni bengkokkan sikit. Allah. Dan keadaan kita. Kenapa? Kita angkat tangan, ya Allah, kami juga ya Allah. Kita ni lemah ya Allah. Lemah dengan dosa. Ampunlah kami ya Allah. Allah. Dia pun masuk sepanjang tadi tu Allah. Masih tanpa dirahmat dia Allah. Nah. Dia tu dirahmat dia Allah. Allah meyakini kalimah syahadat tadi. Yang kita buat meyakini tadi penting. Setiap yang kita buat mesti kita yakin, kita faham betul kenapa kita buat begitu. Bukan ikut-ikutan. Mesti faham kenapa. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maaf tersalah. Salah ada doa. Kita nak baca ucapan tu. Ya Allah. Maaf. An Qatadah radhiyallahu anhu qala haddatsana Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala ar-rahli. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا في قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس ويستبشروا قال إذا يتكل وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. Sayyidina Qatadah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu telah bercerita, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Muaz. Beliau sedang memboncengnya, ini belakang sedang Muaz, bukan motor membonceng unta ni. Lalu beliau berkata, wahai Muaz bin Jabal. Maka Muaz pun berkata, baik wahai Rasulullah. Lalu sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Muaz pun menjawab demikian. Setelah itu beliau berkata sama 3 kali. Rasulullah panggil dengan Muaz dan jawab baik wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Muaz pun menjawab demikian. Setelah itu beliau, yang dibagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kita nak bicarakan bab saksi tadi tuan-tuan. Bila sebut saksi saja mesti melihat, faham, tahu, berti benar. Baru layak jadi saksi. Allah akan bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kebenaran dari dalam hatinya. Maka Allah akan, yang kita nak ambil ni tuan-tuan, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah yang dalam keadaan hatinya penuh meyakini kebenaran tersebut. Maknanya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kita faham apakah kehendak tuntutan pada kalimah syahadah itu. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Apa maksud pada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Kita faham, kita yakin, kita laksanakan tuntutan-tuntutannya, melayakkan kita untuk tidak disentuh api neraka Allah. Maksudnya tak masuk neraka dah tuan. Muaz pun berkata,
Apa hal ini harus kuberitahukan kepada orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku khawatir nantinya mereka tidak mau beramal. Muaz pun meriwayatkan hadis ini saat dia akan meninggal dan takut akan berdosa kalau menyembunyikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhillah. Sebenarnya Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucap la ilaha illallah penuh pengharapan kepada Allah. Muttafaqun alaih. Nanti ikut komentar daripada komentar daripada Syekh Nuruddin, mengucap kalimah syahadah ini akan menjadi pintu gerbang seseorang masuk syurga. Tanpa adanya kalimah syahadah, sekuat apapun keyakinan kepada Allah Ta'ala, keimanannya tidak akan diterima. Sebab keimanan adalah pengakuan di mulut, pengakuan di mulut dan keyakinan di hati. Keyakinan tanpa pengakuan adalah sia-sia, sebagaimana pengakuan tanpa keyakinan adalah dusta. Hadis ini menyatakan bahawa keyakinanlah yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Yang menyebabkan kita selamat neraka adalah keyakinan tadi, tuan-tuan. Keyakinan yang ada, dia dituruti dengan pelaksanaan. Bila seseorang betul-betul yakin, dia akan buat, tuan-tuan. Kita kalau tak yakin, tuan-tuan, kita tak akan buat sesuatu tanpa keyakinan. Namun keyakinan juga harus disertai dengan amal soleh. Ingat, bila dah yakin, kita kena buat amal soleh tadi, tuan-tuan, kebaikan tadi. Tidak cukup hanya keyakinan saja, kerana meyakinkan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi, berarti meyakini dan membenarkan seluruh perintah dan larangannya. Itu maksud. Apa maksud keyakinan tadi? Orang yang mengucap kalimah syahadah dalam keadaan dia meyakini sungguh. Apa maksud yakin tadi? Kata Syekh Nuruddin, maksud kepada keyakinan itu membenarkan seluruh. Membenarkan itu maknanya apa? Dia tidak menidakkan apa sahaja yang Allah suruh, apa sahaja yang Allah larang, dia mengiyakan dan dia menurutinya. Sama ada seluruh ajaran, sama ada perkataan, perbuatan Nabi. Tanpa itu keyakinan seseorang hanyalah bohong. Itulah salah orang sakit yang meyakini kehebatan seorang doktor, tapi dia sendiri tidak mau minum ubat yang diberikan doktor tersebut. Macam itulah. Yakin ke? Yakin. Memang bagus betul ubat kan. Ubat tu memang baik-baik, Masya Allah. Tapi dia makan pun tidak. Itu kan. Macam orang tinggi lah. Orang tinggi. Doktor kata dah kena makan ubat. Makan sekali, lepas tu dia berhenti makan. Kena selah pensan. Doktor kata kau tak makan ubat ni. Memang kau tak makan. Sebab tu kau tumbang. Kata doktor, sebab kau tak makan ubat darah tinggi ni kau berhenti. Faham tak? Maka doktor kata, yakin tak ubat darah tinggi tu boleh? Ubat darah tinggi dia tak menurunkan, tuan-tuan. Dia cuma tak wallahu a'lam lah macam mana keadaan ni. Begitulah. Maka tuan-tuan, maka pensan tu stroke dia tak makan ubat tadi. Dia yakin ubat tu boleh menyembuhkan, tapi dia tak makan. Maka nampak tidak ada manfaat. Keyakinan sahaja tidak ada amal pun tak guna. Maka keyakinan tadi perlu diamalkan. Itu tuan-tuan. Perlu. Kita tahu yakin dan amal itu sangat perlu. Itulah perkara yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang terakhir, membaca kalimah la ilaha illallah. Ini jangan main-main, tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah jangan main-main. Jangan sampai kita hanya baca, kadang-kadang imam pun belok. Memang malam Khamis imam pun belok, tak sampai 100 kadang-kadang. Nak 100 buah ni dah kambing golek luar tu. Lepas tahlil malam Khamis. La ilaha, kadang 20 je imam pun satu mengelak dulu. Yang orang mabuk je. Kadang 50 tak sampai. Kalau boleh sampai kelas 100 kalimah la ilaha. La ilaha illallah. Tahlilan kita tu sampai kelas 100. Di sini Nabi SAW sebut dengan bilangan-bilangan tadi. Nanti kita baca lah jauh lagi. Berapa kali je tuan-tuan. Kalau boleh habiskan 100. Janganlah malam Jumaat saja, tuan-tuan. Kalau boleh setiap hari bacalah kalimah la ilaha illallah itu, tahlil itu 100 kali kalau boleh. Membaca la ilaha illallah. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan la yaqulaha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu 'ala dhalika illa harramahu Allah 'ala nar, la ilaha illallah." Dapat rahmat Allah. Ini Nabi beritahu kita, hadis sahih. Sesungguhnya aku tahu suatu kalimat yang kalau diucapkan oleh seseorang hamba dengan penuh keyakinan dalam hatinya, lalu ia mati dengan keyakinan tersebut,
Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka, iaitu ucapan la ilaha illallah. Masalah tuan, masalah ni kalimah la ilaha illallah ni, kalau dia tak mendarah daging dengan diri kita, agak-agak dekat nak mati, boleh ke jangan harap dah tuan-tuan. Macam orang latah lah, orang latah. Tahu latah? Orang latah kita cuk pinggang dia sebut apa? Kadang-kadang kita dengar pun nak perut dengar, oh pacar, oh imam, waktu tahu latah, tahu latah. Ada kawan-kawan latah, tu dia perut dia. Apa yang keluar dari mulut? Allah! Itu la ilaha illallah tu. Itu membangun betul. Maknanya kalimah la ilaha illallah tu berada dalam jiwa dia. Walaupun terkejut, orang latah ni tetap bukan berbuat. Latah bukan sengaja, dia kan automatik keluar. Oi, baca tadi kan. Kadang-kadang keluar macam-macam. Dia pernah tak surau dia tu. Satu surau. Dia cakap gitu dah. Ada kawan dia cucuk kawan. Latah keluar mencarut dah. Jahat tu kan. Yang mencucuk kan jahat. Dia cucuk kuat-kuat keluar. Oh, ayat tak sebut. Tapi mencarut lah, mencarut kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Itulah tuan-tuan. Maknanya dekat nak mati tu tuan. Kalau masa hidup kita sihat, kita jarang sebut la ilaha illallah. Kita nak masa mati tu roh keluar, kita nak la ilaha, tak nampak jalan dah. Maka lazimilah kalimah la ilaha illallah. Habib Sa'ad, guru pada guru kami, Habib Sa'ad rahimahullah, Al-Hadrus, dia tulis kelebihan-kelebihan. Di sana dinyatakan kelebihan la ilaha illallah tadi. Banyaklah kelebihan-kelebihan dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita baca sikit tuan-tuan. Di sini Nabi sebut kalimah la ilaha illallah, yang disebut itu menyebabkan orang itu diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Nabi SAW menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha la takunu akhirat kalamin ri'in muslim illa haramahullah 'ala nar. Tuntut orang yang akan, ini laqinu, tuntun, kata tu tuntun. Laqinu ni tuntun. Faham tuntun? Tuntun ni bahasa Kedah. Tuntun ni apa? Pimpin. Kalau tuntun ni maknanya, tuntun ni pimpin. Boleh betul lah pimpin ni. Kalau laki tu maknanya kita jangan, kalau orang tu nampak dah uzur, orang tu nampak dah nak sakarat, dalam keadaan sakaratul maut, kita jangan lepas tuntun dia. Allah, Allah. Jangan lepas. Setiap maknanya ganti-ganti. Orang ni pergi makan. Kadang-kadang kan kita tahu orang yang sakaratul maut, orang dekat nak mati, dia tanda-tanda dia, hidung dia jatuh, jari dia, telinga dia. Banyaklah tanda-tanda orang nak mati, dekat nak mati ni. Maka kita tuntun dia. Allah, Allah, Allah. Dah memadai. Dah kata asyhadu an la cerita boleh. Tentu ada orang cerita lah. Cerita orang kemarin cerita TV tentang drama. Macam asyhadu an la. Habis umur cerita. Ngabuk tu. Dah Allah pun badan dah tuan. Allah kata dia. Habis Allah. Termasuklah tuan-tuan. Isu dia, kita ni guana gaya ni tuan. Allah kata guana kita. Boleh tak boleh? Nak boleh tak boleh? Nak benarkan apa yang Nabi bawa, benarkan apa yang Allah suruh. Kita sering mengucap la ilaha illallah, jadikan zikir kita sehari-harian, pagi petang la ilaha illallah. Maka lakinu mautakum, maknanya lakinkan, tuntun orang yang akan meninggal dari kalian dengan ucapan la ilaha illallah, kerana tidaklah ia menjadi perkataan terakhir dari seorang malaikat. Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka Allah. Waktu kita tahu ada anak lelaki, anak perempuan, pesanlah pada mereka kalau kita dekat nak mati esok tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah, Syarhus Sudur fi Ahwal al-Maut wal Qubur, Imam Suyuti menyatakan bahawa kalimah la ilaha illallah ni kalau boleh kita wasiatkan pada anak kita, keluarga kita yang paling baik. Kerana tak semua kalimah yang keluar daripada yang hidup itu boleh tembus ke dalam hati kita. Kita pilih mana yang paling baik. Anak kita ramai, ada 5 orang. Mana paling bagus? Kita kenal anak kita kan, anak kita macam-macam. Kita cari yang bagus. Bang, itu kalau yang nak mati kamu ajar. Sebab kata Imam Suyuti rahimahullah, kalimah yang ditutur oleh orang yang baik itu akan tembus masuk dan akan mampu diucap oleh orang yang mendengar tadi. Tak kira tak ada siapa-siapa pun boleh. Ajarlah. Kita pergi ziarah orang yang dalam sakaratul maut. Orang nazar kita Allah. Allah. Kita ada Allah tuan-tuan. Maka dia mengucap kalimah Allah. Itulah tuan-tuan antara kalimah-kalimah
yang boleh menyebabkan kita diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Banyak lagi berdoa pada pagi. Di doa ni kena boleh hafal tuan-tuan, jadikan amalan. Dia bacakan tuan-tuan dengarlah. Saya dalam Google. Apa dia doanya? Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Hak ni baca setiap hari. Sekali dah memadai. Ni amalan ni Nabi SAW hadis tuan-tuan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan kalau tuan-tuan biasa baca al-maksurat. Ada maksurat dalam ni tuan. Maksurat panjang. Agak ni je, jangan tinggal setiap pagi. Boleh tuan-tuan. Pendek ni, pendek sangat ni. Ya Allah. Nah, pendek sangat. Apa dia? Nabi sebut kejap nah. Man qala hina yusbihu aw yumsi. Barang siapa kata Nabi yang membaca pada waktu pagi dan waktu petangnya dengan bacaan Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ini tuan-tuan tengok dalam YouTube ada dibuat lagu. Kalau ucap tu pagi petang, sekali pagi, sekali petang, apa kata Nabi? Maka Allah akan memerdekakannya seperempat tubuhnya dari neraka. Siapa yang membacanya 2 kali, maka setengah badannya akan dimerdekakan api neraka. Siapa yang membacanya 3 kali, maka Allah memerdekakan 3/4 bahagian tubuhnya. Dan siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah akan memerdekakan dirinya dari neraka. Rawahu Abu Daud dan sunannya At-Tirmizi dan Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini dan ditambah wahdaka la syarikalah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Pendek tuan-tuan tapi power dia sangat hebat. 4 kali baca sebab tu dalam maksurat, dalam al-maksurat yang dikarang oleh Imam Hasan al-Banna dan juga dalam Bidul Latif yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Wirid pagi dan petang juga ada dinyata dimuatkan zikir ini. Boleh tuan-tuan cari dekat amal. Bukan 4 kali tuan, 4 kali je. Ini hadis Nabi tuan-tuan, bukan main. Amalkanlah tuan-tuan. Mau kita selamat daripada nerakanya Allah. Apa maksud tuan-tuan? Kalau kita beramal ni, tuan-tuan, kita beramal doa ni, insya-Allah Allah susun perbuatan kita harian adalah pekerjaan orang, bukan orang. Pekerjaan harian kita bukan pekerjaan ahli neraka. Itu kita nak baca wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Minta maaf tuan-tuan, kita share kali pertama kita boleh beramal. Tuan-tuan pilih aku lah. Nanti saya snack saya masukkan pada imam, saya snack kamu mudah kerja amal kalau mudah saja. Ni kita baca sama-sama boleh tuan-tuan. Bila azan dulu bila? Kita baca sama-sama, tuan-tuan ikut saya baca.
kita baca sikit kita ikut kan. Kita baca kamu moga manfaat ini dan rahmat Allah. Perlunya kita beramal, kita kena ingat tuan. Sebab bila mana munculnya Dajjal itu nanti, maka orang beriman itu tidak akan makan mereka dengan zikir. Maka perlu kita berzikir, sentiasa kita menazimi diri kita dengan zikir-zikir, insya-Allah Allah selamatkan kita. Kita baca sama-sama, kita share dengan terima. Selamat. Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu adalah amalan yang sangat kalau boleh jangan tinggalkan. Kita dah bacakan hadis ini tadi. Kalau boleh 4 kali pagi, 4 kali petang, untuk Allah selamatkan kita daripada neraka dan sifat-sifat ahli neraka dan perbuatan perlakuan ahli neraka. Maka dengan amalan ini Allah selamatkan kita dan juga ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat tuan, sebab Nabi pesan kepada kita di saat akhir zaman nanti, fitnah itu seumpama semua hitam yang berada di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita yang tidak dapat kita bezakan di mana yang benar, di mana yang salah, yang dapat membezakan orang-orang yang betul-betul banyak berfikir kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Dan tuan-tuan, moga kita terselamat dari fitnah hari ini yang tak dapat kita bezakan mana yang betul, mana yang salah. Tuan-tuan dirahmati Allah, moga dengan zikir-zikir yang kita amalkan, Allah perlukan kita di kalangan orang-orang yang menyalahkan perkara yang salah, membenarkan perkara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahi akan kami akan ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat kami. Semoga kami semua terselamat daripada siksa dunia dan siksa akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.